Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, sesungguhnya pada hari ini kita bertemu lagi sekali kerana-Mu ya Allah. Kita bertemu untuk menimba ilmu dan juga memohon inayah dan taufik-Mu. Kurniakanlah kesejahteraan dan juga kebahagiaan kepada kami. Bukakanlah hati kami, lapangkanlah dada kami untuk menimba ilmu dan juga mengisi ilmu pengetahuan yang berguna demi agama, bangsa dan juga negara. Pada kali ini, episod pada hari ini saya membawa anda semua kepada modul keluarga Sakinah, iaitu modul 3, Prakeibubapaan, iaitu dalam Hamil di dalam buku MKS Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Takzim. Jadi modul yang ketiga ni pula adalah Prakeibubapaan dan juga program yang pertama, iaitu persediaan kerohanian. Dan objektif bagi program kerohanian ni adalah untuk memperkasakan ketahanan mental dan fizikal, kawalan emosi serta melahirkan anak yang sihat, soleh dan juga cemerlang. Terdapat 14 aktiviti juga yang terdapat dalam modul ni dan perlu diterangkan di dalam program kerohanian ini. Yang pertamanya adalah sujud syukur apabila isteri telah hamil. Suami hendaklah memanjatkan bersyukuran di atas nikmat dan zuriat yang bakal dilahirkan dengan melakukan sujud syukur. Yang keduanya mengamalkan solat hajat. Jadi kedua-dua suami isteri ni digalakkan memperbanyakkan solat hajat. Contohnya berhajat memohon kesejahteraan isteri, berhajat zuriat yang soleh dan soleha, memohon kandungan yang sempurna sifatnya fizikal dan mental, memohon selamat melahirkan dan juga dipermudahkan masa melahirkan, memohon perkahwinan kekal hingga ke jannah. Dan yang ketiganya adalah mengamalkan dan membaca serta mendengar Al-Quran serta bertadarus dengannya. Jadi kedua-dua suami isteri ni digalakkan untuk membaca Al-Quran, terutamanya mengamalkan surah-surah yang tertentu sambil memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya surah Luqman supaya mendapat anak yang cerdik, taat, surah Yusuf supaya mendapat anak yang kacak, cantik, soleh dan soleha. Surah Maryam supaya mendapat anak perempuan dan juga menguatkan kandungan yang dilahirkan. Manakala yang keempat adalah mengamalkan doa-doa dari Al-Quran dan juga doa yang yang memohon supaya beriman kepada Allah dan juga Rasulnya. Yang kedua, dipeliharakan kesihatan ibu dan juga anak. Yang ketiga, diberikan rupa paras yang baik dan sempurna. Kemudian dipermudahkan bersalin. Dan kelima, dikurniakan anak yang bijak, cerdik, soleh dan juga soleha. Kemudian doa yang baik-baik untuk anak yang dalam kandungan tu. Manakala yang kelima adalah sentiasa beristighfar dan juga solat taubat. Isteri digalakkan sentiasa beristighfar dan juga bertaubat, membaca zikrullah, iaitu tasbih, tahmid, takbir dan juga tahlil, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Manakala yang ketujuh pula adalah memperbanyakkan selawat. Jadi suami isteri ni dituntut untuk memperbanyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala yang ke-8, menghadirkan diri ke majlis ilmu dan juga majlis yang berbentuk kebajikan. Kedua-dua suami isteri digalakkan menghadirkan majlis-majlis ilmu agama seperti ceramah, kuliah, forum, usrah, tazkirah, seminar dan juga lain-lain bagi menguatkan lagi pengetahuan agama. Manakala aktiviti yang ke-9 pula menjauhkan diri dari majlis-majlis dan juga perkara-perkara yang berunsur maksiat dan yang mungkar. Kedua-dua pasangan suami isteri hendaklah menjauhi tempat-tempat maksiat ni seperti pesta, hiburan, kelab malam, konsert dan sebagainya lah, bagi perkembangan anak yang dalam kandungan tu. Manakala aktiviti yang sebelah adalah membaca buku-buku doa dan juga kisah dan tauladan Nabi. Yang ke-11, menjauhi diri daripada bahan-bahan yang negatif. Dan yang ke-12 menggunakan kata-kata dan perkataan yang baik-baik je lah. Suami hendaklah mengeluarkan perkataan yang baik-baik kepada isteri. Contohnya pujian, penghargaan, belayan dan juga perhatian bagi mempengaruhi emosi dan juga psikologi serta intelektual bayi yang di dalam kandungan isteri.
Manakala aktiviti yang ke-13 pula adalah menjauhi perkataan atau pandangan, pendengaran dan juga tempat-tempat yang negatif, yang tidak baik. Contohnya perkataan bodoh, sial, perempuan murahan, yang boleh mempengaruhi emosi ibu dengan kandungan tu. Dan yang ke-14 terakhir adalah halaqah muhasabah yang merupakan aktiviti perbincangan antara suami dan isteri. Contohnya tegur menegur dalam perkara yang boleh menjejaskan keharmonian rumah tangga. Diharapkan modul ketiga ni iaitu persediaan kerohanian ini dapat memberi manfaat kepada sesiapa juga yang mendengar dan juga boleh dijadikan rujukan di dalam penghidupan. Apa yang penting isi kandungannya yang perlu dihayati dan juga dapat diterapkan di dalam kehidupan seharian. Jadi apa juga kekurangan yang terdapat dalam modul berfikir MKS ni, saya mohon kemaafan. Jadi sekiranya anda semua ingin keterangan atau ikuti video yang selanjutnya, boleh ikuti channel saya di YouTube dan kita jumpa lagi di lain episod. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.